أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Dalam kuliah yang lepas telah saya terangkan bagaimana Islam memandang bahawa pembangunan dan kemajuan manusia mestilah dimulakan dengan akal, kemudian diikuti dengan pembangunan hati. Kalau sekiranya seorang manusia itu tidak pandai menggunakan akal untuk beriman dan menerima kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu atau manusia itu tidak dianggap sebagai orang, sebagai manusia yang telah berjaya membangunkan diri sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun telah mencapai kejayaan yang cemerlang, gemilang dalam kehidupannya di dunia, selagi akal tidak dibangunkan untuk mengenal Allah dan menerima kebenaran, maka orang ini sia-sia hidupnya di dunia dan apatah lagi di akhirat. Inilah orang kafir. Sebab itulah orang kafir disebut oleh Allah dalam Quran, dalam hubungan akal mereka, Bismillahirrahmanirrahim, wa hum la ya'qilun. Dan mereka itu, orang-orang kafir itu tidak mampu, tidak boleh, tidak berupaya menggunakan akal bagi menuhankan Allah, menerima kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas tuan, orang kafir walaupun mereka bijak pandai jadi pakar banyak bidang sehingga dapat hadiah Nobel dalam bidang masing-masing, kejayaan mereka itu tak diterima oleh Allah. Kita tengoklah kejayaan Fir'aun. Fir'aun tu manusia yang berjaya. Dia bina piramid tu, sampai sekarang orang moden pun tak boleh bina. Jepun yang pandai pun cuba buat piramid, gagal. Tapi adakah Fir'aun tu diterima oleh Allah? Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akalnya baru terbuka, akalnya baru dia nak guna ketika beliau tenggelam timbul di Laut Merah. Bila tenggelam timbul dia rasa mati, barulah terbuka akal, baru dia nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah tegaskan sudah terlambat, tak aci lagi. Akhirnya Fir'aun mati. Dan kematian Fir'aun kita tahulah melambangkan kejahatan manusia, puncak kejahatan manusia. Walaupun beliau menunjukkan satu puncak tamadun. Kerana apa tadi? Piramid itu manusia moden tak boleh buat. Manusia moden pun tak terfikir macam mana nak angkat batu besar, tiap bongkah tu 9 tan. Bukan ada alat-alat mengangkat macam sekarang. Dan batu di sekitar itu tidak ada. Batu macam tu tidak ada. Paling dekat kira-kira 30 hingga 40 km ada batu itu. Jadi macam mana Fir'aun mengangkat batu-batu begitu jauh, disusun. Tentunya kalau kita fikir gunakan tulang pakrat, itu satu kejayaan besar.
Tapi Fir'aun tetap jadi manusia yang tak pandai guna akal, karena tidak mau menuhankan Allah, tidak mau menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Akalnya baru boleh digunakan ketika cemas, nyawa dia nak keluar daripada tubuh dia. Jadi begitulah manusia-manusia lain macam kita pun sama saja. Tapi kita alhamdulillah, sesudah kita menuhankan Allah, terima Islam, kita buat apa yang Allah suruh, yang tersimpul dalam rukun Islam yang 5. Kita percaya apa yang disebut dalam rukun iman yang 6. Berarti kita sudah guna akal, kita sudah dapat membangunkan akal kita. Tetapi tuan-tuan, satu lagi aspek, iaitu aspek hati. Aspek hati ini sangat penting sesudah kita gunakan akal. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yandur ila a'malikum wala ila suwarikum, walakin yandur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat amalan kamu semata-mata, dan juga tidak melihat rupa kamu, rupa ni, pangkat, kebesaran dan sebagainya lah. Akan tetapi Allah melihat hati kamu. Hati itulah tempat tumpuan, dan Allah jadikan hati ini, tuan-tuan, Allah jadikan hati untuk Allah. Tiap-tiap sesuatu Allah jadikan itu ada peranannya masing-masing. Telinga untuk mendengar, kalau mendengar yang sedap-sedap, bahagialah telinga. Kalau mendengar yang tak sedap, orang maki hamun, tak bahagialah telinga. Mata juga digunakan oleh dijadikan oleh Allah, ada fungsinya, peranannya melihat yang baik-baik, yang cantik-cantik. Saya fikir tak ada orang nak melihat yang bodoh-bodoh. Semua ada. Lidah dijadikan untuk apa tu, merasa yang sedap, yang tak sedap. Jangan tak sedap, masin sangat pun lidah tak mau, masam sangat pun tak mau, tawar sangat pun tak mau. Dia nak yang sesuai dengan lidah. Jadi begitulah seterusnya, tuan-tuan. Apa saja anggota kita dijadikan oleh Allah ada peranannya masing-masing, kegunaannya. Hati dijadikan oleh Allah untuk Allah.